Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Diceritakan bahawa dalam Ash-Shibli, dalam permulaan laku sufinya, setiap hari menyerap makna sufi sedikit demi sedikit dengan mengendalikan nafsunya dengan teguh supaya tidak terputus-putus dari berzikir, dari berterusan zikir. Jika sifat lupa memasuki hatinya, maka dia memukul nafsunya sampai pecah. Terkadang keteguhan ini lenyap sebelum menyentuh. Terkadang juga dia memukul pembatas dengan dua tangan dan dua kakinya. Dikatakan, zikir pada Allah dengan hati adalah pedang para murid. Dengan pedang itu mereka berperang melawan musuh-musuh dan menghalau beberapa penyakit yang mencuba mengganggunya. Musibah ketika membayangi hamba dan sempat menggetarkan hatinya, maka dia membatasinya, yakni mengatasinya. Dan semua yang dibenci pada saat itu juga dengan berzikir pada Allah. Muhammad Al-Wasiti pernah ditanya tentang zikir. Lalu dijawab, iaitu keluar dari medan kelupaan menuju kepastian musyahadah yang mampu mengalahkan tekanan ketakutan dan tarikan rasa cinta. Zunnun Al-Misri berkata, barang siapa ingat Allah dengan ingatan yang hakiki, maka dia pasti lupa segala sesuatu di sisi ingatannya. Dan Allah akan menjaganya dari segala sesuatu. Baginya punya pengganti dari segala hal. Abu Uthman pernah ditanya demikian. Kami zikir pada Allah tetapi tidak menemukan kemanisan dalam hati kami. Kemudian Abu Uthman menjawab, pujilah Allah agar menghiaskan di antara luka-lukamu dengan ketaatan. Dan hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitumul jannata farta'u biha." Qila lahu, "Wa ma riyadul jannah?" Faqala majalisuz zikri. Jika kamu melihat syurga, maka merumputlah di kebunnya. Ditanyakan kepada beliau, apa itu kebun syurga? Baginda menjawab, majlis zikir. Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami lalu bersabda, "Ya ayuhan nas, irta'u fi riyadil jannah." Qulna ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Qala majalisuz zikr. Qala ughdu wa ruhu wal kuru. Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah Ta'ala falyanzur kaifa manzilatullah Ta'ala indahu. Fa inna Allah Ta'ala yunzilul 'abda haitsu anzalahu min nafsihi. Hai manusia, merumputlah kalian di kebun syurga. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa kebun syurga itu? Beliau menjawab, baginda menjawab, majlis zikir. Kamu makan pagilah dengan berzikir, makan petang dengan berzikir. Barang siapa mengetahui kedudukannya di sisi Allah, barang siapa siapa ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka pandanglah bagaimana kedudukan Allah di sisinya. Sesungguhnya Allah turun pada hamba, menurut turunnya hamba di sisinya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita menyebut tentang kelebihan dan keutamaan zikir, maka sayugira bagi kita melakukan mujahadah, melakukan kesungguhan dan sentiasa mengingati Allah SWT. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, menyebut Allah itu adalah penawar, menyebut manusia itu adalah penyakit. Artinya bila kita menyebut nama Allah,
Ini penawar pada segala perkara-perkara, pada semua perkara-perkara yang memudaratkan kita. Dia obat. Manakala kalau kita suka sebut manusia, dia penyakit pada segala bentuk penyakit. Bila seorang banyak menyebut nama Allah, maka dia seperti merawat dirinya, seperti mencari obat untuk kesembuhan segala luka-lukanya, segala kedukacitaannya, segala kesedihannya, segala kebimbangan dan ketakutannya. Dan bila dia mengingati manusia, dia menambah lukanya, menambah dukacitanya, menambahkan kebimbangannya, mendedahkan dirinya pada bahaya. Bila kita mengetahui zikir ini penawar dan penyelamat, maka kita mesti berusaha untuk sentiasa berzikir. Ada seorang ulama, namanya Dalaf Ash-Shibli, ataupun Abu Bakar Ash-Shibli. Seorang ulama yang asal daripada Turki, yang merupakan murid kepada Junaid al-Baghdadi, rahmatullahi alaih, yang meninggal tahun 334 Hijriah. Yang kuburnya sekarang di negara Iraq. Tempat yang masyhur yang dikebumikan para alim ulama. Maka apa kata Dalaf? Saya pada permulaan sufi saya. Di sini dia terjemah agak lemah sikit. Saya nak kembali pada terjemahan asal. Kata Dalaf Ash-Shibli, saya pada permulaan sufi. Saya mencari segenggam rotan. Rotan kita ikat. Dia ikat. Dan setiap kali saya melalui satu kawasan, bila saya lupa berzikir pada Allah, saya akan cabut satu rotan, saya akan rotan diri saya. Tangan dan kaki saya. Begitu saya lakukan sehingga habis seberkas rotan yang saya sediakan. Dan bila mana habis seberkas rotan ini, kalau saya masih lupakan Allah, maka saya akan pukul tangan saya pada dinding. Dan kaki saya pada dinding. Ini terjemah asal. Tapi di sini dia terjemah secara simbolik. Ataupun secara kinayah. Padahal dia punya cara dalam Ash-Shibli macam tu. Artinya bagaimana langkah mujahadah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok latihan seorang tentera untuk jadi kuat, gagal apa dia buat? Dia pukul dirinya. Dia juga latih tendang dia, tumbuk dia, maki dia. Untuk apa? Untuk dia jadi kuat. Tidak ada seorang pun mencela perbuatan itu. Asalkan dia keluar sebagai tentera yang kuat. Tuan-tuan tengok bagaimana latihan tentera-tentera nak jadi gagah, nak jadi kuat. Dia ditembak di sisi dia supaya dia tak rasa gerung dan takut. Dia dimaki supaya dia biasa dengan perkataan-perkataan torture daripada musuh. Bahkan kadang-kadang ditumbuk, ditampar untuk menjadikan dia kuat. Itu dalam latihan fizikal seorang askar. Kita bercakap dalam latihan fizikal dan latihan kita dalam membentuk rohani. Setiap orang pasti ada cara untuk membentuk rohani dia. Walaupun cara ini bukanlah bentuk syar'i. Maksudnya bukanlah disyariatkan begitu. Kerana ia berbeza antara setiap orang. Tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan menguatkan diri tuan-tuan dalam mencapai sesuatu? Seorang yang malas, macam mana tuan-tuan nak rajin? Saya pun ustaz bila nak rajin, saya berkawan dengan orang rajin. Bukan saya rajin, saya pergi coaching kursus bagaimana nak rajin. Maka setiap orang saya katakan dia pasti punya jalan bagi memperbaiki dirinya untuk menghasilkan kebaikan. Pasti dia akan buat. Baik, bila kita melalui jalan Allah, apakah melalui jalan Allah tidak ada latihan? Ianya datang secara mengejut. Lalu kita pun tinggi darjat di sisi Allah. Ya, para ulama bersepakat. Hatta untuk kita mendekati Allah, mencapai kedudukan di sisi Allah, mesti ada latihan. Yang disebut riyadhah. Dan istilah ini telah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika mana beliau membicarakan tentang bagaimana pentingnya seorang melakukan riyadhah. Riyadhah kalau kita terjemah secara literally-nya, kalau orang mengaji bahasa Arab basic, riyadhah maksudnya sukan. So, ini ilmu riyadhah, ilmu sukan. Ini hissah riyadhiyah, masa bersukan. Dan sukan kita tahu ialah satu latihan. Kuatkan kaki, kuatkan tangan. Kalau seorang petarung yang hebat hari ini, melainkan dia telah melalui ribuan latihan. Sehingga dia jadi hebat. Tak ada orang masuk gelanggang tu hebat. Kalau seorang pelomba yang hebat hari ini, melainkan dia sudah melakukan latihan ribuan jam. Kalau seorang pilot yang profesional hari ini,
Melainkan dia sudah menerbangkan pesawat ini ribuan jam untuk dia mendapat profesional. Pada sebelum dia nak terbangkan pesawat ke luar negara, dia perlukan berapa ribu jam. Kalau pesawat domestik, dia perlukan berapa ratus jam. Tahu dibenarkan untuk menerbangkan pesawat. Itu latihan. Tiba-tiba kita dalam mencapai maqam di Allah, kita kata, oh, no latihan. Mesti ada latihan. Dan Allah Ta'ala mensyariatkan latihan itu. Ada secara bentuk syariat. Ada yang Allah Ta'ala serahkan kepada kita. Bagaimana kita nak mendapatkannya? Yang diajar oleh Allah secara latihannya ialah dengan istiqamah, dengan kebaikan yang Allah perintahkan. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan meminta doa orang-orang soleh. Itu yang kita disyariatkan melakukannya. Tetapi bagi pihak kita sendiri, apa kita buat? Ini dalaf Ash-Shibli. Cara dia buat, dia ambil rotan, diikat seberkas. Dan dia mula berzikir pada Allah. Sekiranya dia lupa, dia akan rotan diri dia. Cabut rotan, dia rotan. Sampailah rotan terpecah. Kemudian dia ambil lagi rotan. Dia rotan diri. Kalau setiap kali dia lupa Allah. Untuk dia berzikir berterusan. Maka dia terus berzikir dan berzikir. Sekiranya seberkas rotan ini habis, maka dia akan menggunakan dinding-dinding yang ada untuk pukul tangan dia. Dengan hentakkan tangannya kat dinding dan juga kaki. Saya katakan ini bukan syariat. Tetapi setiap orang boleh buat apa yang dirasa dia untuk mencapai kemuliaan tersebut. Dan dalam Ash-Shibli dia tak kata semua orang kena buat macam tu. Dia tak cakap macam tu. Ini Muhammad Hasan Syaibani. Bagaimana dia ni menghabiskan malamnya dengan mentelaah buku dan kitab. Maka dia cuba mengelakkan dirinya daripada mengantuk. Apa dia buat? Dia letak sebekas air depannya. Setiap kali dia mengantuk, dia ambil air, dia renjis wajahnya. Sebagian ulama meletakkan garam, air garam. Setiap kali mengantuk, dia renjis air garam sehingga pedih matanya supaya dia tak mengantuk. Ini Ghulam, Utbah al-Ghulam. Setiap kali dia lemah beribadat, dia telah menggali di rumahnya satu lubang kubur untuk dimasuk dalam. Ini Maimun bin Mihran, guru kepada anak Umar bin Abdul Aziz. Melakukan perkara yang sama, menggali lubang di rumahnya sebagai lubang kubur dan memasukkan badannya bila mana dia rasa lemah ibadat. Setiap orang dibuat sesuatu, tapi dia tak ada kata awak ikutlah saya. Kerana saya katakan setiap orang dia mengenali dirinya kekuatan dan kelemahan. Bila diri kita kuat dan bila diri kita lemah, kita tahu. Waktu yang disebut oleh Abdullah bin Abbas, Iqbal dan Idbar. Kata ada hari mood kita baik sungguh. Ada hari mood kita ke belakang. Bila hari mood kita baik, perbanyakkan ibadat. Bila kita lemah idbar, rasa lemah, cuba tangani, jangan sampai terjatuh dan tergelincir. Jangan sampai terus tak ada. Ada hari, saya memang tak nak kuliah, malas. Tapi jangan sampai tergelincir terus, sampai terus tak nampak patah hidup. Bagaimana kita mengimbanginya? Ada hari saya begitu iqbal, begitu kuat. Perbanyakkan. Kerana ia akan membantu waktu lemah kita. Ia macam kita cari duit. Tetapi bila kita cari duit, ada hari kita untung banyak. Ada hari kita rugi. Maka pada hari kita untung banyak, buat banyak-banyak untung. Untuk cover kalau kita rugi nanti. Kalau kita rugi nanti. Nanti bila datang rasa rugi, ataupun bila datang marhalah peringkat rugi, ambil yang kita untung, topak yang kita rugi supaya kita nampak macam untung. Akhirnya kita bersemangat kembali. Baik, demikian dalam ibadat. Kalau kita nak sebut contoh ratusan contoh, bagaimana setiap para ulama melakukan perkara-perkara kendiri mereka, macam mana nak menguatkan ibadat. Dalaf, dipukul diri dia. Ada yang saya kata genjis air di wajahnya. Ada yang gali lubang kubur. Ada yang mengambil rantai lalu mengikat dirinya. Dalam menggambarkan begitu ikatan dalam neraka. Maka ada yang caranya dengan mengiati mati. Supaya semangat dalam ibadat. Dan berzikir pada Allah Ta'ala. Ada dengan cara dia punya komitmen dengan majlis zikir. Supaya dia mampu berzikir. Tidak dia tak zikir. Macam kita lah, kita kalau nak baca buku seorang memang tak baca lah. Kita pun duduk ngetuk guru kita baca buku. Sebab tu kita ada peluang membaca. Anak-anak kita, kalau kita biar dia pandai sikit kat rumah tak pandai dia, kita hantar kat sekolah, biar dia dipandaikan oleh guru dia.
Gurunya yang ajar dia sehingga dia pandai. Nak suruh dia pandai sendiri kat rumah baca buku tak mungkin berlaku. Kita pun sama. Kadang-kadang kita tak mampu zikir, menyebut nama Allah banyak-banyak. Lalu kita duduk dalam majlis zikir supaya kita dapat ingat Allah banyak-banyak. Kadang-kadang kita rasa macam malas, lalu kita hukum diri kita. Kita kata, okey, saya tak akan sarapan pagi sehinggalah saya berzikir 1000 kali. Lagi tak siap, saya tak nak sarapan. Itu cara kita hukum diri kita. Saya tak mungkin tidur sehinggalah saya menghabisi zikir dengan tahap tertentu. Tidak, saya tak nak tidur. Saya akan berzikir. Bila kita ada kesungguhan untuk mujahadah dalam mengerti Allah, Allah akan beri taufik pada kita. Sebab itu kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Apa maksud la haula wala quwwata illa billah? Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini kalimat tafwid wa taslim. Kalimah kita pasrah pada Allah. Apa maksud la haula wala quwwata? La haula maksud tidak ada upaya untuk kita menghalang maksiat dan kelekaan kealpaan. Wala quwwata, tak ada kekuatan buat taat illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Dikatakan bahawa malaikat-malaikat yang pikul arasy Allah, tentang arasy Allah ni berat. Yang memikul arasy Allah ini dah malaikat paling perkasa dan gagah. Namun mereka juga tak mampu. Lalu mereka berkata la haula wala quwwata illa billah, dan itu zikir mereka. Waktu mereka memikul arasy yang berat, mereka berzikir la haula wala quwwata illa billah. Tetapi kita ni tuan-tuan, ada taat susah kita nak buat. Ada maksiat susah kita nak tinggal. Ayo, kita nak taat untuk berzikir dan tempoh yang panjang susah. Bukan senang. Kita nak tinggalkan maksiat, tak mampu tinggal terus. Maka kita mencari suatu zikir yang mampu menghasilkan zikir yang lain. Kita nak cari satu zikir, satu sebutan nama Allah yang menjadikan terhalang kita buat maksiat. Maka mukaddimah dalam makna zikir itu, kata ulama, ialah ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Tengok, saya kata saya ni nak komitmen zikir 100 kali sehari. Ini starting hari Jumaat. Saya nak selawat pada Nabi SAW 100 kali. Tapi berat 100 kali. Berat. Maka mulakan dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan berzikir. Saya nak start kuliah hari ni. Nak start hari Jumaat ni, start kuliah lah. Nak komitmen dah Jumaat kita cuti. Tapi berat hari ni rasa macam rajin sikit lah. Sebab suami ajak. Hari ni sebab suami atau isteri ajak. Hari ni rasa macam malam tak tidur, baik pergi kuliah. Tapi kita nak meneruskan untuk waktu-waktu yang datang, kita tak pasti kuat tak kuat. Atau mungkin kita rasa saya tak mampu. Maka sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Ini pelaburan pertama sebelum tuan-tuan berzikir. Dan ini pelaburan pertama sebelum kita mulakan bisnes kita dengan Allah. Maksudnya berniaga dengan Allah dalam mencari ketaatan kepada-Nya. Sebut la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk tinggalkan maksiat. Tiada upaya untuk buat taat melainkan dengan pertolongan Allah. Kita minta pertolongan Allah. Supaya saya dapat zikir setiap hari. Setiap hari Jumaat saya boleh ingat Allah dengan lebih baik. Saya nak mulakan hari Jumaat pergi masjid awal. Sebagai cara untuk memperbanyakkan masa dengan Allah. Boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh niat i'tikaf. Tapi nak start tu masih macam sibuk. Maka sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Moga Allah bantu kita untuk mengingat, menjadikan kita paling banyak ingat Allah SWT. Ini secara mukaddimah. Oleh sebab itu setiap orang mesti ada satu latihan untuk dia menjadikan zikir itu berterusan. Kata Dalaf lagi, zikir itu ialah senjata bagi setiap orang yang melalui jalan Allah. Tuan-tuan, kita ni nak lalu jalan Allah, dia punya penghalang banyak. Anjing-anjing yang menyalak kita supaya mundur ke belakang. Ini binatang-binatang buas yang mengancam kita, menakutkan kita. Dalam perjalanan menuju Allah, pelbagai bentuk rintangan dan pelbagai bentuk cubaan yang kita bakal lalui. Maka apa senjata kita? Kita tak kisah banyak mana penghalangan selagi mana kita ada senjata. Saya berani melalui belantara yang luas kalau di tangan saya ada senjata. Saya tak takut. Datang apa pun saya tembak. Saya bom. Dan saya pun ada baju kalis peluru, kalis cakar. Saya pun ada helmet keselamatan. Saya kalau lengkap dengan segala persenjataan, apa saya takut kalau saya nak berjalan seorang diri? Saya tak takut.
Bukan musuh takut. Saya pernah tanya seorang hamba Allah. Saya kata, pernah awak tak serempak dengan harimau dalam hutan? Dia kata, pernah. Tapi harimau ni, Ustaz, saya bawa senjata, dia bau belerang senjata, dia dah takut. Bukan senjata. Kita tembak, bau belerang depan tu, dia baru je dia lari. Dia tahu ini bahayakan dia. Mana saya tak perlu nak sergah dia, even tak perlu nak tembak dia, cukup bau belerang dia dah lari. Kita lihat, bila kita ada senjata, apa tuan-tuan takut? Dan senjata bagi orang yang nak melalui jalan Allah ini ialah zikir. Zikir adalah senjata kita. Kita nak bangun malam, kita nak baca Quran, kita nak tinggalkan maksiat itu, kita nak jadikan diri kita lebih baik, maka apa senjata kita dalam menghadapi segala bentuk-bentuk halangan-halangan ini? Zikrullah. Sebab itu dipanggil zikrullah ini ialah benteng orang beriman. Benteng orang beriman. Banyakkan berzikir. Akhirnya tuan-tuan boleh membunuh sifat malas. Tuan-tuan boleh membunuh sifat dengki. Tuan-tuan boleh membunuh sifat marah. Tuan-tuan boleh membunuh segala sifat-sifat yang buruk yang menjejaskan hubungan kita dengan Allah. Kealpaan, kelalaian. Banyakkan zikir. Ini senjata. Kata Dalaf, bagi orang muridin, zikir itulah senjata dia dan melalui jalan Allah SWT. Dan dengan senjata itu, dia akan menghalau penyakit-penyakit yang ganggunya dan musibah-musibah yang akan menakutkannya dan juga melindungi dia daripada semua perkara yang dibimbangi. Tentang manusia ni ialah makhluk yang penuh kebimbangan. Dia tak macam binatang. Kita bila ada akal, untuk kita cari jalan keluar, untuk kita cari jalan selamat. Dan sebenarnya akal yang sama mewujudkan kebimbangan pada kita. Tuan-tuan cari duit. Oh, saya tak ada duit, cari duit. Akal tu yang membimbangkan tuan-tuan sehingga tuan-tuan cari duit. Akal tu yang menakut-nakutkan tuan-tuan tentang masa depan. Sebab itu akal bila dikunci dengan iman, maka dia akan punyai batasan dalam mengarah, dalam memikirkan sesuatu untuk kita. Tapi kalau akal tak ada iman, dia merosakkan kita. Sebagainya akal beri manfaat pada kita, dia juga merosakkan kita. Tuan-tuan, akal ni kalau kita sebut dia sebagai obat. Kalau kita sebut obat. Maka obat tetap dimakan dengan catuan dia. Kalau Panadol ni makan sebiji sehari, tuan-tuan makan 10 biji sehari, jadi apa? Panadol. Paracetamol ni, yang kita tahu bagus misalnya. Kalau pening kepala, kalau sakit perut, kalau sekian, sakit. Tuan-tuan makan, insya-Allah sembuh. Dengan izin Allah. Tapi apakah tuan-tuan akan makan banyak? Tuan-tuan kira, saya ni demam, Ustaz. Doktor kata kalau makan Panadol, insya-Allah lah baiklah. Saya tanya kalau makan agak-agak, dia punya tindak balas dia berapa minit? Ni kalau awak makan, lepas sejam okey. Saya pun kira bahasa matematik saya, kalau sebiji, sejam. Kalau 5 biji, 20 minit. Maknanya kalau saya makan 5 biji, 20 minit sembuh. Kalau saya makan banyak lagi, 50 biji, 2 minit je sembuh. Telang 50 biji, 2 minit mati. Apa maksudnya daripada analogi mudah ini? Ini akal kita. Tuan-tuan yang orang-orang yang mempertuhankan akal, memperdewakan akal, tanpa keimanan kepada Allah, dia merosakkan diri dia. Dia bercakap sehingga bahasa-bahasa bukan sekadar rosak akidah dia. Dia punya bimbang macam tak ada Tuhan. Dia punya bimbang sehingga lupa pada takdir Allah. Dia punya bimbang sampai lupa ketentuan Allah. Kata akal mesti tunduk dengan iman. Saya akan berfikir, tapi saya tunduk dengan iman. Jangan fikir uduh-uduh, buruk-buruk. Ini ada kisah akal yang buruk. Seorang ibu punya 2 orang anak perempuan. Dan kedua-duanya berkahwin. Ibu ni dia meracuni anak perempuannya berkata, kamu kalau kahwin hati-hati, suami kamu mungkin menceraikan kamu. Ini baru kahwin dah cerita cerai. Akan meracuni dia. Oleh kerana itu bila kamu dengan suami kamu, minta duit banyak-banyak. Simpan duit banyak-banyak. Jangan percaya suami kamu. Nanti kalau diceraikan kamu, kamu dah ada duit banyak. Minta lah ikut mana pun minta. Ikut kanan, ikut kiri. Ya, rumah pun tukar nama siap-siap.
Kereta tukar nama siap-siap. Semua. Ini bagaimana si ibu yang mentoksikkan akal anak dia. Walaupun antara saya bimbang Ustaz zaman sekarang. Dengan cerita kahwin cerai. Kita punya takut. Kita pun cakap. Walau kita dah merosakkan trust, kepercayaan dalam rumah tangga. Rumah tangga bukan dibina dengan prasangka prejudis pada suami. Atau sebaliknya. Bukan begitu. Tapi ramai perempuan berfikir begitu. Kenapa kita kerja? Saat kahwin-kahwin, dia tendangnya kita, dicerai kita, ada kerja. Ini otak toksik berfikir. Sehingga dia lupa bagaimana pecah rezeki. Ini ditanya perempuan-perempuan di Amerika. Kenapa kamu simpan kuku panjang? Maka kata mereka, kalau kami bergaduh dengan suami, kami cakap muka suami. Kita lihat bagaimana toksiknya. Akhirnya benar keganasan rumah tangga di Amerika Syarikat. 75%. Lalu ada perempuan kata kita belajar boxing. Kita belajar MMA. Berbagai bentuk seni bertanding. Kalau suami kita bully kita boleh buat. Kita boleh lawan. Akhirnya lagi teruk dia kena bully. Asal lelaki dia mungkin lepuk sikit atas kepala. Dia tahan macam pendekar. Suami dia pun bagilah. Umukan lain pula. Umukan tanpa bayang. Tahu-tahu lekat je penumbuk. So isi ni lawan. Suami dia bagi lagi. Penendang tanpa bayang. Peringkat ketiga. Artinya bukan begitu cara melakukannya. Kadang-kadang dengan tidak membalasnya kita selamat. Kita selamat. Membalasnya lagi teruk kadang-kadang. Terutamanya orang ni dia bertindak. Waktu dia marah, waktu dia okey, dia okey. Waktu dia marah. Dan waktu tu bukanlah seluruh hidup dia. Ada waktu dia kena provokasi sekian-sekian. Secara umumnya dia baik, dia bagus. Cuma kadang-kadang dia tergelincir. Kadang-kadang. Kalau kita dah kenal watak sama kita dari awal jahat dah, itu cerita lain. Saya kata, kadang-kadang suami ni keseluruhan dia, markah dia 90% dia bagus. 10%. Waktu kena provok, dia pun teruklah sikit. Waktu kita duk makin hamung dia teruklah sikit. Waktu kita ungkit-ungkit, dia pun teruklah sikit. Average dia okey. Sebab tu anak kita 7 orang, 8 orang. Dia okey. Lepas tu kita boleh rumah tangga dia 20 tahun, 30 tahun. Baik, kembali tentang ibu yang tanam toksik ni. Anak kedua dia cakap benda yang sama. Tapi anak kedua tak buat. Anak kedua kata, saya tak mungkin melakukan kezaliman pada suami saya. Saya tak pernah fikir suami saya akan ceraikan saya. Saya cuma fikir, saya jadi isteri, saya nak buat baik pada dia. Itu je saya fikir, saya tak pernah fikir negatif. Betul yang ni dia fikir negatif. Akhirnya apa yang dia fikir berlaku pada diri kita. Yang ni pula dia tak fikir negatif. Dia tahu bila dia jadi isteri, dia tak perlu wasangka suami dia akan cerai dia, zalim dia tak. Dia buat apa yang menjadi tanggungjawab dia. Akhirnya dapati suami dia buat apa yang menjadi tanggungjawab suami dia. Dan kita kalau nak dia pelakukan baik. Bukan dengan cara kita prejudis pada orang lain. Tapi bila kita nak dia pelakukan baik, tuan-tuan pelakukan baik dengan orang yang tuan-tuan bermuamalah, tuan-tuan akan dapat baik. Tuan-tuan singa yang ganas. Kalau tuan-tuan buat baik, dia pun baik dengan kita. Akhirnya singa boleh tidur dengan kita. Tuan-tuan buat baik dengan singa. Tapi ada cara dia lah, buat baik. Yang buat baik dengan anjing, anjing boleh jadi hamba dia. Buat baik dengan anjing. Kan tuan-tuan tengok dalam rancangan-rancangan binatang-binatang tu. Bila manusia buat baik pada binatang ni, binatang ni berkhidmat pada manusia. Tuan-tuan, ini kan manusia yang, bukanlah manusia ni binatang, orang-orang. Yang kebaikan kita diingat. Al-birru la yunsa. Kebaikan tak mungkin dilupakan. Kita rasa, saya buat baik tapi dia macam tak hargai. Dia mungkin tak hargai kan dia nak kebaikan lebih banyak. Sebenarnya dia tak pernah lupa kebaikan. Dia tak pernah lupa. Akan ada waktu, ingatannya pada kebaikan kita akan mengubah diri dia. Cukup Allah ajar kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah pada manusia sebagaimana Allah buat baik pada kita. Kata Allah suruh kita, cara kita berfikir. Allah tak kata buat baiklah kamu pada manusia sebagaimana manusia buat baik pada kamu. Bukan. Allah kata buat baiklah pada manusia sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Bagaimana kita buat baik pada orang, Allah yang buat baik pada kita. Bagaimana saya memberi pada orang walaupun orang tu tak beri kat saya, Allah yang beri pada saya.
Sebab tu Allah kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Buatlah baik sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Kalau saya suami, saya akan buat baik pada isteri saya sebagaimana Allah buat baik pada saya, bagi rezeki, lapangkan sekian. Walau mungkin isteri saya tak mungkin buat baik pada saya, katakan. Maka dia tak akan menghentikan kebaikan saya. Dan kelak orang yang saya buat baik, dia akan tukar dia baik juga. Sebab manusia saya katakan dia ada akal, sebetulnya ada iman, dia akan menghargai. Jadi orang yang menggunakan akal secara bodoh. Kalau akal ni pun orang cerdik tak? Ada yang menggunakan secara bodoh. Bila akal ni cuba bebas daripada iman pada Allah, dia akan jadi bodoh. Dia melampau berfikir. Sebab tu kita nak berzikir. Zikir tuan-tuan menundukkan akal kita daripada berfikir bukan-bukan. Kita berjalan, kan nanti orang rompak tengah jalan, nanti kita zikir. Berzikir dan kita berdoa. Lalu hilang ketakutan. Baru nak naik bot, nanti ombak besar tenggelam kah? Itu tak berani naik bot. Tak berzikir. Baca doa yang Allah Ta'ala ajar pada kita. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Baca doa tersebut. Jadi akal ni kadang-kadang dia memundurkan kita sesudah dia memajukan kita. Lepas tu kita tengok ada orang yang masa tak ada duit, berani dia. Bila dah ada duit, penakut dia. Awak masa ada duit, berani. Masa ada duit, penakut. Akal yang sama. Yang menjadikan dia berani, kemudian menjadikan dia penakut. Dulu tak ada duit, semua bisnes cuba. Berani. Akhir berjaya satu bisnes. Lalu, dia pun cakap, buat bisnes lain pula. Takutlah Ustaz rugi. Kenapa takut? Bukankah dulu kamu ada akal yang berani, yang menjadikan kamu berjaya? Hari ini kalau kamu nak cuba baru, datang takut pula. Akal kamu membataskan kemampuan yang Allah berikan pada kamu. Ada orang beriman, dia ajar bertawakal pada Allah. Dia sebut, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kita kata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa alaihi tawakkaltu. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik penolong. Dan padanya aku bertawakal. Ya, zikir akan melindungi kita daripada semua benda kita benci. Bahkan lebih hebat pada itu, melindungi kita daripada akal yang rosak. Akal yang saya fikir bukan-bukan. Contoh kerja punya lama, dapat pencen, dapat APF. Kemudian mula fikir, nanti kalau duit ni habis, mana duit aku nak cari? Mana nak sakau duit? Akhirnya kita menjadi orang yang kedekut sesudah kita pernah menjadi orang pemurah. Akal itu rosak. Kita lupa umur kita dah nak penghujung dan nak penghabisan. Kita lupa benda tu. Seolah Allah beri ni sejumlah wang untuk kamu melakukan kebaikan yang paling maksimum sebelum kamu bertemu dengan Allah. Tapi sebaliknya kita menyekatnya supaya tidak tersebar kebaikan. Hanya kerana bimbang nanti takut umur panjang 100 tahun kau sak. Mati-mati saya ni. Habis duit benjing. Jadi dia orang yang penakut. Akal dia telah menzalimi dia dalam buat kebaikan. Jangan pernah. Kalau kita belajar ilmu seni akal ini, ilmu akal ni. Yang akal ni bagus. Ini anugerah paling agung Allah beri pada manusia. Dan ini membezakan kita dengan makhluk yang lain. Akal yang kreatif, yang kutis, akal yang inovatif, akal yang pelbagai sifat dan bentuknya. Ya, bagus. Tapi saya kata akal ni, bila dia tidak diteraskan dengan keimanan pada Allah, dia menjadi akal kufur. Dia akan menjadi akal yang sombong. Bukan dia juga menjadi akal yang penakut. Kadang-kadang orang ditanya, seorang ulama ditanya, kadang-kadang kami takut berperang, takut mati. Kadang-kadang kami takut jadi pemurah, takut habis harta. Kadang-kadang kami takut qiyamul lail, takut ngantuk. Kadang-kadang kami takut puasa, takut kebuluh. Kadang-kadang. Dia tanya pada seorang ulama. Perang takut, sedekah takut. Kadang-kadang untuk ilmu pun kami takut. Kenapa? Nanti kau tak datang, Ustaz tanya. Bila tak datang? Baik, jangan datang terus. Nah. Takut juga. Ini bila kena istiqomah kan macam berat. Orang tanya kau tak datang. Baik, dia tak datang tu tak ada orang tanya. Kadang-kadang ketakutan itu menghentikan banyak kebaikan. Dia tanya pada seorang ulama. Ulama dia kata gini, inilah. Kalau kamu semua jenis penakut, saya nak beri kepada kamu satu tangkal.
Satu je tangkal. Kamu takut semua. Nak sedekah takut duit hilang, duit kurang. Nak mulai takut ngantuk. Nak perang takut mati. Nak apa lagi? Semua benda yang ni, semua takut. Dia ada ketakutan. Akal je dia takut. Nak belajar, takut pandai cepat. Takut. Apa patut saya buat? Lalu kata ulama ni, katakan begini. Perbanyakkan. Saya nak beri awak satu je betul. Perbanyakkan. Subhanallahi wa bihamdihi. Awak perbanyakkan itu semua. Kerana awak akan dapati semua benda itu ada pada awak. Awak akan dapati keberanian selepas itu. Pemurah selepas itu. Awak akan dapati segala kebaikan akan mula berkumpul. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Awak banyak itu je. Itu paling ringan sebut. Sebab dia semua jatuh lidah. Ataupun bukan keadaan bersabdu, bertasydid. Subhanallah wa bihamdihi. Dia menurun nafas kita. Bukan mengangkat. Kalau mengangkat seperti La ilaha illallah. Tasydid dia mengangkat. Zikir itu berat sikit sebab dia ada illallah. Tapi zikir menurun ni. Subhanallah bihamdih. Lepas nafas. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Baca banyak. Dan saya takut awak pada mati. Kedekut awak pada harta. Dan lain-lain kebaikan dapat dirawat. Buat yang tu. Pesannya. Kata ini zikir. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni dalam keadaan lemah sangat-sangat. Tak tahu nak starting kat mana. Tak tahu nak starting kat mana. Dek lemah, dek rasa, kita katakan, rasa depression, tekanan yang kuat. Mana nak start ni? Nak mula jadi baik. Nak mula berubah. Nak mula berfikir yang baik. Nak mula menjadikan langkah kita lebih tersusun dan teratur. Berdisiplin. Nak mula macam mana? Mulakan dengan zikir yang paling ringan. Yang awak boleh sebut. Tadi kita sebut zikir paling ringan. Subhanallah bihamdi. Pak fadilat dia besar. Dia ringan tapi fadilat dia besar. Ataupun kalau kita nak lebih sempurna. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Kemudian hadis Bukhari pada hadis terakhir. Sunnah Imam Bukhari. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Kali ini disebut dalam hadis. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimah yang ringan kat lidah. Habibatani ila rahman. Allah sungguh sayang. Taqilatani fil mizan. Berat kalau ditimbang. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala kepujiannya. Maha suci Allah dengan segala keagunannya. Itulah. Mulakan. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Guru kami, almarhum Syekh Abdul Hadi Al-Ujairi. Waktu pertemuan pertama kami dengan beliau. Saya jumpa dia. Ini bekas mufti Yaman. Kemudian bila Yaman berperang, maka dia berlindung di negara Mesir. Maka beliau mendatangi kami dalam majlis ilmu. Dan beliau mengijazahkan kepada kami hadis ini. Bagi satu mukaddimah. Ada kebaikan yang kita nak buat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Perbanyakkan. Ini bagaimana kita memulakan diri kita. Dengan zikir. Bila seorang itu dapat berzikir dengan seringan ini zikir, maka dia akan pergi kepada perubahan yang besar dalam hidupnya. Kalau cukup kata ulama, dengan tuan-tuan berzikir walau sepatah, tuan-tuan sedang melangkah melakukan perubahan besar dalam hidup. Tuan-tuan berzikir, tuan-tuan sedang melakukan perubahan besar dalam hidup. Sesudah kita lalai dan leka. Dan Allah mula memandang kita. Yang disebut dalam hadis, bahawa bila Nabi SAW menyatakan, bila seorang menyebut Allah dalam hadis Qudsi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan bersama dengannya waktu dia ingat aku. Dan sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Kata ulama, bila seorang memulakan dengan zikir, Allah mula pandang. Dengan pandangan rahmat. Pandangan kasih sayang. Untuk dia mulakan perubahan. Kata Muhammad Al-Wasiti, waktu ditanya tentang zikir, maka dia jawab, zikir ni maksudnya, keluar dari tempat lupa kepada tempat kita ingat Allah, sehingga mendatangkan rasa takut dan cinta pada Allah. Di sini dia terjemah, mengalahkan tekanan ketakutan dan tarikan rasa cinta. Maksudnya ialah, dengan zikir itu dia menghasilkan dua benda. Hasil rasa cinta kepada Allah
dan hasil rasa takut pada Allah. Kalau kita dah dapat dua hasil ini, kita dah beruntung dengan untung yang besar. Zikirlah sampai kita rasa takut pada Allah. Zikirlah sampailah kita rasa cinta pada Allah. Tentang umumnya, kalau kita suka menyebut sesuatu lebih kerap, cinta akan datang. Cuba tuan-tuan tiap-tiap hari tuan-tuan sebut satu benda. Satu benda, tiap-tiap hari tapi sebut. Tuan-tuan sebut nasi dagang, contoh. Sedap makan nasi dagang. Sebut lagi. Sedap nasi dagang ni sedap. Ada ikan tongkol, ikan air. Makan pula waktu pagi, kopi panas. Makan pula kawan pula belanja. Sedap. Tuan-tuan cerita berapa hari, tuan-tuan mesti cari nasi dagang. Mesti cari. Mula teringat. Kerana seorang bila disebut kerap kali, dia mula rasa cinta. Dan bila disebut banyak kali, dia mula rasa takut terlepas nasi dagang habis. Lambat habis nasi dagang ni. Tu pergi bayar tu beratur tu. Apa, takut habis. Tengok ada satu kedai nasi dagang kat Terengganu. Nama terkenal lah. Saya tak sebut nanti kan penuh pula orang. Kita pun, kakak nak makan, beratur. Sampai gelerang saya. Sampai gelerang. Betul-betul habis nasi dagang. Tapi saya sempat lah. Yang belakang tak apa. Tengok jam pukul 9. Ini restoran ni boleh habis nasi dagang. Kakak saya tanya, ni berapa gantang buat ni sampai cepat semua habis. Tak tahu orang ramai buat banyak. Kita dah banyak buat tak dan ni. Kederak tak dan. Ini kekuatan. Jadi yang beratur ni dia punya takut. Nanti esok datang awal lagi dia. Takut tak dapat. Itu baru cerita nasi dagang. Kita belum cerita Tuhan lagi. Itu benda dunia jadi tarik lepas. Silap hari bulan mungkin puasa. Makan nasi dagang banyak. Kalau kita mula sebut, kita mula cinta. Kalau kita mula sebut, kita mula takut hilang. Sebut sesuatu. Pasti tuan-tuan cerita. Tuan-tuan bayangkan kita menyebut nama Allah yang penuh dengan rahmat ni. Dia sebut benda dunia tak ada rahmat apa. Nafsu je. Pun kita boleh jadi macam gitu. Seorang cerita kita tentang makanan ni sedap, beratur, baik tu. Makin kuat kita nak pergi. Bila last kali nak pergi tempat ni. Kenapa? Dengan kata sedap beratur. 8 km beratur. Beratur ni dari sini ke sini. Panjang. Tuan-tuan dengar berapa kali tuan-tuan mesti rasa nak pergi. Nak pergi ni. Dan bila kita pergi, kita pun takut tak dapat. Itu cerita manusia dengan ingatannya pada dunia. Tuan-tuan bayangkan manusia dengan ingatannya pada Allah yang Maha Pemurah. Waktu kita ingat Allah, maka Allah akan beri kita cinta. Waktu kita ingat Allah, kita bimbang, takut hilang kecintaan selama ni Allah beri pada kita. Lepas tu tuan-tuan kalau terlepas satu ibadat Allah takut nanti Allah tak beri langsung peluang kita buat ibadat. Terlepas solat subuh berjemaah, termenung kita. Terlepas qiyam mulai semalam, termenung kita. Takut itu tanda murka Allah. Terlepas kita buat baik, termenung kita. Takut Allah dah tak beri peluang kita buat baik ni. Kita lihat bagaimana rasa takut dan cinta. Itu kata Muhammad Al-Wasiti. Zikir pada Allah ialah kamu keluar daripada kealpaan. Pada ingatan pada Allah. Sehingga datang dua sifat cinta dan takut. Kata Zunnun Al-Misri. Barang siapa ingat Allah dengan ingatan yang sebenar. Maka dia akan pasti lupa segala sesuatu dari Allah. Dan Allah akan jaganya daripada segala sesuatu. Dan Allah ganti padanya dengan apa yang dihilang. Kata kita dalam hidup ni ada kebimbangan, tak dapat benda tu, hilang benda ni. Kebimbangan tu ada. Saya ada orang saya sayang, saya takut saya hilang orang ni. Saya ada orang yang saya harap, saya takut dia tinggalkan saya. Saya ada orang yang saya takut kejahatan dia, saya bimbang kejahatan dia kena pada saya. Dan ini menjadikan kita lemah. Ingatan kita macam lemah. Lalu saya kembali kepada pencipta pada segala benda ni. Allah. Sebab itu kata Zunnun Al-Misri, siapa ingat Allah dengan ingat sebenar, maka Allah akan jaga dia. Kita ingat pada Allah dengan ingatan sebenar. Ia berpunca daripada hati kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan, zikir dalam hati itu ada dua jenis. Yang pertama, zikir dengan melihat kebesaran Allah, keagungannya pada semua perkara. Allah Maha Agung. Allah Maha Hebat. Allah yang ciptakan. Allah yang kuasai. Allah yang menghendaki. Duk fikir Allah yang agung tadi. Ia melakukan zikir paling hebat dalam hati. Yang kedua kata An-Nawawi rahimahullah,
Iaitu dia zikir, maksudnya ingat setiap perintah dan larangan Allah dalam hati dia. Setiap kali nak buat benda ni, ni Tuhan larang lah. Setiap kali nak buat benda ni, ni Allah suruh ni, saya kena buat ni. Setiap kali dia mendatangi sesuatu, dia ingat dalam hatinya, ini perintah atau ini larangan. Baru kita nak ambil, ni hak orang mana boleh ambil. Datang, ingatan hati. Itu zikir. Itu zikir hati namanya. Dalam imtithal, dalam mentaati perintah dan larangan. Kalau orang ada macam ni, tuan-tuan, dia hebat. Hati dia. Dia bukan sekadar mulut sebut subhanallah, alhamdulillah. Hatinya sentiasa merenung kebesaran Allah. Pergi mana-mana pun lihat kebesaran Allah. Dia pergi ke pantai, pergi ke gunung. Dia melihat semua dunia ni, gempa bumi dan sebagainya, lihat kebesaran Allah. Kalau Allah nak menghendaki sesuatu kejap, dia tengok satu gedung terbakar. Raya-raya orang gedung terbakar dalam satu saat. Dia boleh lihat kebesaran Allah, ya Allah. Maha suci Allah yang memberi dan mengambil. Dan dia pun tengok diri dia, kalau Allah nak ambil saya pun sekejap. Kita tengok orang yang kuat, tiba-tiba lumpuh. Kita pun terfikir, itu tu kuat tu. Ni angkat besi 200 kilo, 300 kilo. Kita pun tengok diri kita, ya Allah, kalau Allah nak ambil kekuatan. Kemudian Allah ambil pada fulan bin fulan. Sementara saya ni. Kita tengok Fir'aun, Allah mengambil segala kekuatannya. Bala tentera, semua hancur. Apa yang Fir'aun ada hari ni? Kita pun tengok diri kita. Kita ni taklah sekaya Fir'aun, tak sekuat Fir'aun. Tak seramai tentera Fir'aun. Allah bila menyebut Fir'aun, Allah menyebut tentera yang ramai. Allah Fir'aun najil autad alladzina taghaw fil bilad, dan Fir'aun yang punya tentera yang ramai. Antara raja punya bala tentera paling ramai ialah Fir'aun. Diriwayatkan atau dikatakan bahawa Fir'aun mempunyai 1 juta tentera. Pada zaman tu 1 juta tentera. Hari ni kalau tuan-tuan tengok negara-negara yang banyak tentera, kita Malaysia tak sampai 1 juta tentera. Dia 80,000 orang. Campur dengan askar simpanan, taklah 50,000, 120. Campur sekali askar pencing-pencing. Tambah sikit. Tak sampai 1 juta. Padahal negara kita dah kuat dah. Ranking kita dapat mungkin 48 terkuat di dunia. 48 kuat. Ambil negara atas sikit. Berapa tentera dia? 600,000, 500,000. Yang paling banyak China, 2 juta tenteranya. Tentera yang memang kerjanya tentera. Tentang Fir'aun zaman tu dah ada 1 juta tentera. Bayangkan. Dia kerahkan semua bala tentera untuk mengejar Musa, untuk menakutkan Musa, untuk menggerungkan Musa. Yang Musa AS ni tak ada senjata pun. Kosong tangan. Tapi dengan pertolongan Allah, Allah beri kemenangan. Sebab itu kita yakin Allah beri pertolongan kepada umat Islam di Palestin. Kalau bala tentera Yahudi ni, tuan-tuan, tentera yang sepenuh masa kerja tentera, lebih kurang sekitar 169,000. Ada kata 172,000. IDF. Tentera Israel ataupun tentera Yahudi, jumlah resmi. Panggil tentera simpanan lebih kurang 300,000. Lebih kurang dekat 500,000. 500,000. Tak sebesar tentera Fir'aun. Dan mereka masih lagi takut dengan senjata yang orang Islam ada. Kata Musa senjata pun tak ada. Ada tongkat je. Tapi dengan pertolongan Allah, lihat bagaimana Allah hancurkan semua. Dan kita yakin bila semangat tawakal tu benar, umat Islam akan menang. Umat Islam tak akan kalah. Kalau ini umat Bani Israel, ini kan pula umat Muhammad yang Allah pilih. Pasti akan menang. Jadi kalau kita lihat bagaimana fungsi zikir tadi yang saya sebut. Dalam hati itu rasa kebesaran Allah. Yang kedua, bagaimana disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kedua ialah, setiap kali tuan-tuan nak buat sesuatu, tuan-tuan tahu ini perintah ke larangan. Maka itu zikir yang agung. Maka orang yang berzikir macam ni, Allah Ta'ala akan ganti setiap yang hilang pada dia. Kadang-kadang kita tinggal yang haram, ini tinggal yang haram. Macam mana pendapatan kita? Allah ganti yang baik. Kadang-kadang kita buat yang halal ni, tapi rasa macam tak untung banyak ni. Allah ganti lebih baik. Allah akan ganti lebih baik. Sebab itu, yakin pada Allah yang maha memberi rezeki. Allah boleh menjadikan rezeki itu dengan fungsi yang pelbagai. Kita nampak macam rezeki itu satu, dia boleh berfungsi banyak. Bagaimana kalau kita tengok pisau? Bagi kita yang akal pendek pisau, potong, kerjanya potong.
Tapi Allah boleh jadikan pisau lebih pada itu. Dengan sifat dia. Allah boleh jadikan. Kerana sifat pemotong tu pada akal kita. Tapi Allah boleh jadikan lebih daripada itu fungsinya. Kata harta kita nampak RM100. RM100 ni, duk kira congak-congak beli nasi kat awuk 20 buku habis. Kita congaknya macam tu. Ni RM100, bayar tu habis. Tapi bila Allah tambahkan keberkatan, dia tak habis macam. Kita duk fikir cara otak kita, ni kalau RM100,000 lama ni sebulan. Fikir cara otak kita. Tapi kalau Allah kendaki bukan sebulan, sejam habis. Kena scam sekali. RM100,000 hilang. Hilang perancangan kita tu. Kita duk rancang duit pension adalah RM400,000. Kita dah kira RM400,000, gaji RM20,000, buat rumah RM100,000, duk main K. Last jadi tak jadi macam tu. Tak jadi macam tu. Habis macam tu je. Umur tua-tua jatuh cinta, kena scam cinta. Habis. Duit habis. Ini cerita realiti yang berlaku pada ramai orang. Ramai orang ni rugi juta. Bercinta dalam Facebook, muka pun tak kenal. Tapi begitu bila Allah Ta'ala menentukan sesuatu. Supaya kita tahu keberkatan rezeki datang dari Allah. Aturan rezeki sebenarnya datang dari Allah, bukan kita. Kita cuma cadang. Begini. Hari tua saya duit begini, begitu. Sebab itu dengan menyati Allah, maka Allah ganti apa yang hilang. Allah hilangkan apa yang kita takut. Allah jadikan apa yang kita takut itu tidak akan berlaku. Kita zikir. Zikir pada Allah. Saya ingat ada seorang hamba Allah. Cerita ringkasnya beginilah cerita ni. Tak ada cerita detail sangat. Ringkas. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi Penang seorang hamba Allah. Tapi saya takut kena tetak dia ayah dia. Tetak. Dia ada buat salah lah. Nak tetak. Dia pun sebut kat mana ni? Dia pun sebutlah satu jarak. Saya kata gini, awak pergi dulu. Sampai sana awak telefon saya. Pergi je dulu. Ibi mana kena tetak ni, memang kena tetak. Sebab dia buat salah besar. Tapi dia insah lah, insah. Obat. Nak jumpa keluarga, nak tunjuk rasa tanggungjawab. Sampai kat hotel dia pun kau, Ustaz, dah sampai. Sekarang awak zikir. Ikut cakap Ustaz zikir. Saya pun sebut berapa zikir. Awak zikir. Kemudian awak pergi. Awak kan berdoa. Dia pergi, Alhamdulillah selesai. Selesai semua urusan dia. Tak macam dibayangkan. Dia duk bayang parang tak kepala lah. Mesti kena belasah tu. Sekarang pada Allah awak zikir. Kemudian dia balik. Dia jumpa saya. Alhamdulillah Ustaz dah selesai. Satu lagi tak sahabat lain pula. Zikir. Ini cerita zikir. Dia menghilangkan ketakutan yang kita fikir akan berlaku. Dan tak semestinya berlaku. Macam saya kata, tuan-tuan, bila pergi ke laut, duk fikir nanti ombak besar, tenggelam, keluar ikan paus, ikan jerung. Kuat sangat tengok TV. Nanti Ustaz dia makan saya macam mana? Dia fikir. Nanti dia buat tu macam mana? Kata berzikir pada Allah, serah pada Allah. Kalau kita perlu ke sana, dan zikir pada Allah. Hatta Musa AS, waktu Allah Ta'ala perintah untuk bertemu Fir'aun. Takut Musa. Takut sebagai fitrah manusia. Takut. Pergi jumpa Fir'aun. Maka apa bekal Allah Ta'ala pada Musa? Musa AS ingatkan Allah, jangan lupa ingat aku. Kamu jangan lupa ingat aku. Kamu ingat aku bersamamu. Maka dengan itu Musa berani dia pergi jumpa Fir'aun. Dan Fir'aun yang takut, bukan Musa yang takut. Fir'aun yang takut dan gerung. Fir'aun yang gentar dengan setiap perkataan Musa AS. Jadi saya kata bila kita berzikir pada Allah, banyak ketakutan dihilangkan. Maka ini kelebihan, keutamaan. Lepas tu kalau kita tahu tuan-tuan, kenapa kita tinggal? Saya sebut kata-kata Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata zikir itu penawar. Zikir pada manusia. Ingat Allah itu penawar. Ingatan pada manusia penyakit. Dakwah. Makin tuan-tuan ingat manusia, makin tuan-tuan ada penyakit. Kita ingat Allah, makin kita sembuh. Sebab itu penawar. Kata Imam Zahabi dalam memberi komentar ini, bagaimana manusia dengan segala kerugiannya meninggalkan obat yang menjadi kekuatan hidupnya. Tentang kita kalau tuan-tuan atau tuan-tuan ada penyakit, kat mana pun tuan-tuan pergi, tuan-tuan buat ubat. Kadang-kadang kita nak travel, ni tulis yang guide, kita beritahu, okay, siapa yang ada ubat-ubat tertentu, jangan lupa bawa. Kalau kita manusia memang ada penyakit banyak. Kebimbangan, ketakutan, kesedihan, macam-macam. Maka selalu bawa ubat. Berjalan bawa ubat. InsyaAllah selamat. Bukan insyaAllah sembuh. Selalu berzikir. Selalu ingat Allah. Bukan dikatakan bahawa
Ahli syurga, dia teringat satu momen yang pada rugi di dunia. Waktu dia berada satu tempat dan dia lupa menyebut nama Allah. Momen tu paling dia rasa rugi walaupun dia dah masuk syurga. Kita bayangkan orang masuk neraka. Yang masuk syurga ingat Allah. Hari tu makan sekali tak baca doa. Hari tu saya musafir tak lupa baca doa. Momen tu dia rasakan rasa rugi. Walaupun dia tak berdosa, rugi, rasa rugi. Kata macam, kita tanya orang bisnes besar-besar lah. Dia tak rasa rugi. Walaupun dia dah untung juta-juta bulan. Rugi Ustaz. Saya duk promo lambat sikit Ustaz. Untung tak? Untung juga. Boleh dah 20 juta. Tapi kalau awal sikit mungkin 40 juta. Macam tu. Padahal ada banyak dah ni. Dia tetap melihat momen yang dia rugi. Walau dia tak rugi apa secara umumnya. Bila dia dah ahli syurga, tak rugi apa. Allah dah namakan dia sebagai ahli sa'adah, ahli bahagia. Namun dia sebagai orang yang merasa hebatnya zikir. Kenapa saya boleh terlupa benda tu? Walau saya dah duduk. Kadang-kadang tuan-tuan kita dah duduk masjid lama, lupa nak iktikaf. Oh dah nak iktikaf. Bila khatib beritahu, waktunya tak iktikaf. Sejam dah duduk masjid. Lupa nak niat iktikaf, ruginya kita. Pada momen tu momen kita mendapat pahala percuma. Ini mendapat pahala yang mudah. Sebab itu orang yang berzikir tidak pernah akan menyesal. Dan orang yang berzikir tidak pernah ditinggalkan. Dan orang yang berzikir tidak pernah dikecewakan. Maka zikir menjadi nafas, bukan menjadi saya katakan cara hidup kita orang beriman. Ingat Allah, walau sepatah tuan-tuan, kita mula mengalih pandangan Allah pada kita. Bayangkan orang yang ingat Allah secara betul. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.